Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alamak Ustaz. Kita bersama rakan-rakan pendengar kita, Ustaz Muhammad Abdullah Alamin, tentunya untuk rancangan Pesona di Zahra Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz sihat Ustaz. Alhamdulillah, beginilah. Masih beraya ke macam mana Ustaz? Macam itulah ya. Masih lagi, Alhamdulillah. Dan kita bersama rakan-rakan pendengar kita untuk kita bawakan kepada mereka tajuk Pesona di Zahra minggu ini kembali dengan Ustaz adalah berkenaan penghujung akan memberi makna. Penghujung apa Ustaz? Cuba cerita sikit. Silakan Karimah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa la. Terima syukur Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allah, DJ Kak Mas, untuk ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi, abang-abang, kakak dan adik-adik yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat masih lagi bersama-sama untuk perkongsian, dan pada kesempatan kali ini kita akan kongsikan penghujung akan memberi makna. Okey, dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebut mengenai kehidupan kita ni akan berakhir dengan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang daripada Allah dan akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah pernah menyatakan bahawa Allah jadikan kehidupan dan kematian linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kami uji kamu manakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Dalam ayat-ayat lain banyak lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa akhirat itu lebih utama. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih utama dan lebih kekal. Jadi bagi kita orang Islam, bagi kita orang beriman, dan bagi kita orang yang nak beriman, banyak juga di kalangan IKIM ni yang mendengarnya adalah orang yang insya-Allah akan Islam insya-Allah. Jadi maknanya bagi kita orang Islam, bagi kita orang beriman, bagi kita orang yang nak beriman, nak ke Islam, kita diajarkan satu perkara, iaitu kita diajar untuk melihat apakah penghujung kita itu. Sama ada penghujung kita itu penghujung yang bagus ataupun tidak. Dalam bahasa Arab disebut sebagai husnul khatimah. Allah makhtim alaina bi husnul khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan aku dengan kehidupan yang baik, dan jangan kau akhiri dengan penghujung yang buruk. Jadi pada hari ini penghujung akan memberikan makna. Maksudnya apa? Disuruh kita ni sentiasa muhasabah. Muhasabah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda menyatakan dalam kata-kata beliau bahawa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maknanya hendaklah kamu sentiasa bermuhasabah. Maknanya mengkoreksi diri kamu sebelum kamu nanti dikira atau kamu besok dihisap. Hisap ni maknanya kira-kira. Kiralah amalan kamu, kiralah diri kamu seperti mana sebelum kamu nanti dihisap. Pertama sekali dalam Islam disuruh kita, apabila kita nak penghujung yang bagus, kita sentiasa bermuhasabah. Muhasabah ni kita renung balik. Bu, kakak saya sekalian kan, kita renung balik. Kita renung balik apakah perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Kita renung balik apakah perbuatan-perbuatan yang kita buat. Kita renung balik. Sebab dalam surah Al-Hijri, syaitan pernah bersumpah di depan Allah Subhanahu wa taala bahawa dia akan berkata, dia kata qala rabbi bima aghwaytani, Tuhan, oleh kerana aku telah menjadi sesat, kata iblis, la uzayyinanna lahum fil ard, aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam, wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Jadi ibu-ibu, kakak, ayah saya yang saya sayangi sekalian kan, syaitan pernah berjanji di depan kita, di depan Allah Subhanahu wa taala, bahawa dia akan mengelokkan maksiat di mata anak Adam. Hari ini ada isteri yang berbuat salah pada suami, dia tak rasa dia buat salah. Sebab tu pentingnya muhasabah itu. Hari ini ada suami yang membiarkan isterinya, maknanya tak bagi nafkah, mungkin aniaya, pukul dan sebagainya, dia tak rasa dia bersalah. Hari ini ada anak yang menganiaya, maknanya menderhaka pada ibu dan ayah, dia tak rasa dia bersalah. Malah lebih-lebih lagi, apa yang dia buat dia rasa patut, apa yang buat dia rasa betul. Ini peranan muhasabah. Muhasabah ni mana koreksi diri. Pelan-pelan kita tengok balik, pelan-pelan kita fikir balik, pelan-pelan kita renung balik. Dan supaya apa? Supaya kita renung apakah perbuatan kita itu pertama betul ataupun tidak.
Kan? Yang keduanya, apakah perbuatan kita itu mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak? Kan? Sebab itu muhasabah sangat penting. Dalam Islam disuruh kita sentiasa bermuhasabah. Ketika ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda dimandikan ketika kewafatan beliau, maknanya meninggal dia. Jadi disebut dalam rawi bahawa orang yang memandikan itu melihat kesan-kesan sebatan di belakang Umar. Ketika ditanya kepada isterinya, mana datang kesan-kesan sebatan ini, Umar berkata, isterinya berkata bahawa setiap malam Sayyidina Umar ni akan bermuhasabah dirinya, dan dia akan hutan diri dia lah. Hutan tu bukan menganiaya diri, bukan, sebab menganiaya diri tidak dibenarkan. Untuk ingatan, ni kau kena ingat ni. Sebab kadang-kadang perkataan tu perlu diingatkan dengan satu peristiwa. Ada hutan diri dia tu untuk diperingatkan, untuk ingatkan balik. Umar ini akan dipertanyakan kau. Muhasabahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda dalam kehidupan dia itu selalu disuruh. Begitu juga dengan amalan orang-orang soleh terdahulu, dipanggil da'bus solihin, penuh dengan muhasabah diri, ataupun penuh dengan maksudnya mengkoreksi diri kita itu. Macam tu juga kita penghujung akan memberi makna, kalau kita sentiasa bermuhasabah, bermaksud kita akan sentiasa melihat kelemahan diri kita, dan insya-Allah penghujung kita itu akan memberi makna. Itu yang pertama. Okey. Kemudian yang keduanya apakah yang dikatakan penghujung kita itu akan memberi maksud? Kita kena ada satu benda yang kita nak capai lah. Okey. Ada benda yang kita perlu capai. Kalau dalam bahasa motivasi disebut memikirkan ataupun mencoretkan matlamat dalam hidup kita ni. Okey. Dan dalam Islam, dalam orang-orang yang beriman, maknanya orang yang nak beriman, orang yang nak Islam, disuruh kita matlamat hidup kita yang paling tertinggi adalah untuk mencari maradatillah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hai ayah, abang yang saya sayangi sekalian, kalau apapun keadaan kita, benda ni kita ingat. Sebab penghujung akan memberi maksud kalau andai kata kita meletakkan keredaan Allah tu di hadapan kita. Keredaan Allah tu sangat penting dalam kehidupan kita, kerana keredaan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang akan dinilai. Keredaan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang akan maksudnya dinilai besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu mencari apakah perbuatan-perbuatan kita itu mengundang kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita tengok matlamat itu. Sebab hari ini buka ayah-ayah saya sekalian, sesayang mana kita dengan keluarga kita, ataupun sesayang mana keluarga kita dengan kita, kita meninggal tak pulang kepada keluarga kita. Kita tak pulang. Hari ini kita meninggal, pagi kita meninggal, petang akan dihantar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Petang meninggal, esok akan dihantar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun buka ayah-ayah saya sekalian, kita pesanlah kepada suami kita kan, abang saya meninggal besok jangan tanam saya bang, takut saya bang. Habis tu kita beli peti ais yang besar, combo saya combo saya, letakkan saya dalam tu bang, jangan tanam saya bang, kesian saya seorang bang, jangan tanam. Kalau suami kita dia tak lagi menyebut, suami pun yelah nyampah aku tengok kan, tak lagi menyebut kan. Tapi pagi meninggal ibu-ibu, kakak-kakak saya sekalian, petang dihantar bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini penghujung akan memberi makna apabila kita meletakkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala tu penghujung matlamat kita. Apa yang kita buat pada hari? Apakah kita buat dengan perasaan-perasaan kita? Semua orang diuji dengan berbagai masalah. Okey, tetapi apakah cara pengendalian kita itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Malu hari ni kita masih lagi maksudnya bergaduh dengan kawan-kawan sekeliling. Contoh kan? Kita membuat perkara-perkara yang mungkin fitnah dia, kata dia, kita mungkin maknanya membuat perkara-perkara yang mungkin memang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah hari kejap lagi makan rezeki Allah. Kan malu tu kan? Kan? Kita buat hari ni mungkin kita mengata orang kan? Kita tak puas hati kawan satu office yang kita mengata, kita fitnah dia, kita kata dia, ataupun kita cerita memburuk-burukkan contoh. Kejap lagi petang kita makan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kan malu di depan Allah yang kita akan balik kepada Allah tapi kita tak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam inilah Kak. Ya Ustaz. Saya nak bagi satu contoh lah ya. Katakanlah ya, saya maknanya ada satu orang doktor lah. Contoh kan. Kalau orang tanya pun saya akan cakap, "Oi, saya doktor tu bagus tu.
Kalau orang tanya pun, mana kalau rasa sakit-sakit saya suruh pergi doktor. Doktor tu pakar dan bagus, dia akan check betul-betul kan. Okey. Ya. Saya sendiri kempen, saya sendiri kata doktor tu bagus. Dan saya, kalau saya sakit, saya kata saya akan pergi jumpa doktor tu. Contoh, tiba-tiba kalau hari ni sakit, apa yang doktor tu cakap saya tak ikut. Apa nilaian perkataan saya bahawa doktor tu bagus. Macam tu juga kita hari ni mengaku kita Islam. Kita mengaku kita ni mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan kepada kita, kita tak cusa untuk amalkan. Nah, jadi maksudnya apa pun yang kita buat, kita lihat apakah dia mengundang keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sambung balik ayat dalam surah Al-Hijri tu. Okey, balik nanti ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak saya sekalian, kita boleh lihat surah Al-Hijri, buka daripada ayat 38 sampai ayat 42. Baca, kan? Highly recommended. Kan? 38 sampai berapa? 42. Surah Al-Hijri. Itu kisah sumpah iblis di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sumpah iblis. Iblis katakan, ya Allah, oleh kerana aku dah jadi sesat, dia sumpah dua benda. Satu, aku elokkan maksiat di mata anak Adam. Yang kedua, aku akan sesatkan mereka semuanya. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu tak ada kuasa untuk menyesatkan mereka. Dan iblis kata, dia sendiri mengakui, dia kata apa? Aku akan sesatkan mereka illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali daripada golongan hamba-Mu yang ikhlas kepadamu. Iblis sendiri mengakui. Apa maksud ikhlas? Orang yang mengejar keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu-ibu, akak-akak saya yang saya doakan dan kebaikan sekalian, ayah-ayah dan abang-abang saya sayangi sekalian, penghujung akan memberi maksud. Yang keduanya, kalaulah andai kata kita ni mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita, apa saja permasalahan yang ibu-ibu, akak-akak saya hadapi, dulukan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bang, ayah-ayah saya sekalian, walaupun apa pun ujian datang, dulukan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa pun, dalam office, dalam rumah tangga, dalam perniagaan, dalam kita berhubung dengan manusia, kita dulukan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang ketiga, penghujung akan memberi maksud. Yang ketiga, kalaulah andai kata di penghujung hayat kita, kita tinggalkan amalan-amalan yang kekal pahalanya. Ini dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada menyatakan bahawa idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathah. Mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali 3. Kan? Yang pertama, sedekatun jariyah, sedekah yang berterusan. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah wa waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Jadi penghujung akan memberi maksud. Ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang saya yang saya sayangi sekalian, usahakan untuk kita berbuat amalan yang kekal pahalanya. Usahakan. Kan? Yang pertama apa tadi? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang berterusan. Usahakan. Kalau dalam konteks suami isteri tu kan, kan, kita bagi sedekah pada isteri kita, bagi sedekah pada suami kita, yang benda tu manfaat berterusan. Saya nak cadangkan, kalau hari jadi isteri, hari jadi suami ke, ataupun kalau kita nak bagi hadiah kan, yang memberi manfaat. Contohnya apa? Jam. Contohnya apa? Okay. Gelang ke, cincin ke, kan? I like. Benda tu bukan saja perhiasan, tapi benda tu boleh diwariskan. Betul. Kan? Boleh disedekahkan, diwariskan. Maksudnya kalau anda kata dengan memakai benda-benda macam itu sampai boleh, maksudnya pergi ke majlis dan orang tengok dengan keadaan yang kemar, cantik, ada jadi contoh pada orang lain, dia menjadi berterusan selagi mana benda tu digunakan. Telekong, telekong, jangan biar isteri beli telekong sendiri. Kopiah suami, kain plekat, jubah dia ke, kita belikan. Ataupun apa yang dipakai lah kan. Kalau kata suami kita tu dah berjinak-jinak pergi ke masjid surau kan, belikan dia buku catatan, kan, ataupun beg untuk dia, kan. Kita tak dapat pergi surau, tapi suami pergi surau dengan kuliah. Kan, selagi mana digunakan, selagi itu pahala boleh kat kita. Ni. Kalau untuk ibu-ibu, ayah-ayah, sedekah jariah yang dalam konteks lebih besar lagi, banyak kan, apa-apa wakaf buat masjid, rumah anak yatim, rumah kebajikan. Penghujung akan bagi maksud kalau kita buat demikian. Kalau kita nak buat wakaf apa semua, ajak anak sekali, supaya anak tu dapat lihat kita punya contoh. Kan, oh ayah ni buat akaf, ayah ni buat itu dan ini, kan, supaya anak tu mematikan, menyaksikan
apa yang kita buat itu. Okey. Yang keduanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ni sekarang ni mudah. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan teknologi. Kita boleh kongsikan WhatsApp, kita boleh kongsikan berbagai-bagai ilmu bermanfaat. Dan yang ketiganya anak soleh yang mendoakan. So anak-anak soleh yang mendoakan kita. Kan kita ajar anak untuk doakan kita. Tanya anak kita kan, bang, kau kalau ayah meninggal besok kau dah reti nak doakan untuk ayah? Kena tanya tanya. Kan, jangan besok kita meninggal kan, kubur sebelah tiap-tiap hari datang pahala. Pagi datang pahala Fatihah. Tengah hari datang pahala baca Quran. Malam datang pahala sedekah lagi. Kan? Kubur sebelah. Kubur kita sunyi je kan. Tanya malaikat, anak aku ni tak ada baca Fatihah untuk aku ke? Tak ada. Anak kau kerja main golf je. Ini maghrib nak ke mana, isyak lambat temuan kan. Ini contoh ya. Bukan nak kata orang main golf. Tak ada. Sorry bang. Ya saya sekalian. Contoh. Jadi maknanya kita ingatkan anak kita. Mana ingatkan untuk dia ingatkan kita balik. Doakan kepada kita balik. Jadi penghujung akan memberi maksud. Kan? Dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita, 3 perkara kena jaga. Pertama, sentiasa muhasabah. Sentiasa muhasabah kita, diri kita tu kan. Maksudnya bila kita muhasabah diri kita, kita akan sentiasa memperbaiki diri kita. Yang kedua, letakkan matlamat adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan yang ketiga, usahalah ibu-ibu, akak-akak saya sekalian, usahalah abang-abang sekalian, usahalah untuk membuat amalan yang kekal pahalanya. Tak boleh mampu buat semua, jangan tinggal semua. Kerana benda-benda itu memberi kebaikan kepada kita, insya-Allah. Wallahu alam. Penghujung akan beri maksud. Kalau kita 3 perkara ni kita jaga dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Insya-Allah. Itu dia sebentar tadi perkongsian awal bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, bercerita ataupun berbicara berkenaan tajuk kita penghujung akan memberi makna. Untuk anda ingin berkongsi sebarang persoalan berkaitan ataupun tidak, boleh hubungi 0362051500 berkaitan perspektif keluarga Ustaz ya. Dan terus hubungi kami di talian 0362051500 atau juga menerusi Facebook di bawah tajuk Pesona di Zahra pagi ini. Jangan ke mana, terus bersama Nikim FM, pilihan tamakna berehat seketika. Ikim FM, pilihan utama anda. Masih lagi kita bersama dalam rancangan Pesona di Zahra. Terima kasih kepada anda terus bersiaran mendengarkan Ustaz Muhammad pagi ni bicara tentang penghujung akan memberi makna. Bercakap tentang penghujung tu Ustaz, kehidupan kita ni singkat je Ustaz ya. Paling-paling boleh pergi 70, 80 tu habis. Dalam hadis Nabi baina sitin wa sab'in, antara 60 ke 70. Kamu tahu Kak Mas? Saya 20. 20. Sampai 20 tu tak bergerak berapa tahun dah, 20 aja. Allahuakbar. Ustaz, jadi mungkin apa yang saya nak tanya kepada Ustaz lah ya. Bila kita sebut tentang penghujung memberi makna, kehidupan ni singkat je Ustaz. Dan kehidupan ni kita tahu memang dunia ni tempat diuji. Dan ujian tu datang dalam berbagai bentuk lah Ustaz ya. Dan bila kita sebut tentang syukur, definisi syukur kita, bila kalau dalam keadaan kita tenang, tak ada masalah, kita kata kita bersyukur. Tapi syukur kita sebenarnya diuji ketika nampak tu ketika kita diuji Ustaz ya. Macam mana pendapat Ustaz bila kata setengah orang tu post kat macam-macam lah kata-kata hikmah, tapi diri sendiri bila diuji kita gagal nak mengawal diri kita Ustaz. Okey, akhlak ketika senang itu senang. Menjadi kan, oh syukur tengah banyak makan ni kan. Akhlak ketika senang itu senang. Akhlak ketika susah itu payah. Akhlak ketika kita diuji, kita selalu cakap kita suruh sabar, tapi ketika betul ujian baru kita tahu, boleh tak kita sabar, boleh tak kita tenang, boleh tak kita tetap bersyukur. Akhlak ketika senang itu senang. Akhlak ketika susah itu susah. Okey? Dan berakhlak ketika susah itulah dipanggil mujahadah. Kalau kita biasa dengar perkataan mujahadah kan selalu ustaz-ustaz kita sebut mujahadah. Mujahadah tu apa? Akhlak ketika susah. Berusaha untuk tetap berakhlak ketika kita susah, itulah mujahadah. Macam tu juga Bu, Kak, ayah saya sekalian, kita hari ni alhamdulillah kita berkongsi di Pesona di Zahra kan. Ini macam kita masuk kelas lah. Real dia apabila kita datang ujian. Ketika itu nak jawab, okey, soalan objektif dia. Macam mana? A, melata. B, sabar je lah. Kita dah bincang kan, sabar je lah. C, melenting. So A, B atau C, contoh kan. So itu realnya. Apabila kita berhadapan, mungkin tiba-tiba kita dekat jam, tiba-tiba mungkin dekat pasar, mungkin orang tipu kita, orang fitnah kita. Itu jawapan dia.
Yang macam ni macam kelas. Saya. Sebab apa? Ibu-ibu, ayah, baba, kakak saya sayangi, dengar sekarang ni keadaan tengah tenang. Tak ada apa-apa kan. Nanti balik. Kadang masa dengan aku tu tenang orangnya aku ni. Tenang je. Bila diuji masalah, diuji ujian tu baru kita nampak. Tenang ataupun tidak. Kan? Saya. Okey, insyaAllah kita raikan pemanggil kita waktu ni. Yang pertama dari Johor Bahru, Puan Marina, silakan. Nak tanya Ustaz. Ya. Ustaz, kalau kita ada masalah yang terlalu berat, memang rasa sedih sangat, tak tertanggung, apakah zikir yang sesuai untuk meredakan bebanan berat yang kita rasa, untuk mengurangkannya, selain daripada istighfar, la haula wala, apakah surah-surah ataupun Asmaul Husna yang bersesuaian dengan berat tu? Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Marina, saya dan seluruh pendengar yang saya sayangi sekalian kan. Saya suka cadangkan dua surah kan. Surah Yasin dan surah Al-Kahfi. Surah Kahfi jelas dalam hadis Nabi sebut dia membawa ketenangan. Surah Yasin pun membawa ketenangan. Saya depan mata saya pernah satu ketika satu orang yang menangis. Kalau bahasa orang lama-lama menangis menggogoi-gogoi lah. Macam mana tu? memang tak berbutir perkataan tu. Saya kata macam mana nak buat ni? Kita bagi surah Yasin, beberapa ayat dia baca surah Yasin memang suara tersekat-sekat. Ya, saya sampai ayat ke-15 boleh berhenti menangis. Mana kehebatan Quran. Padahal sedih tak tertanggung. 15 ayat je. Habis surah Yasin boleh bercakap dengan baik. Boleh rasional untuk berfikir. Kesan surah Al-Quran tu. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi menyatakan bahawa khairud dawa Al-Quran, sebaik-baik ubat adalah Al-Quran. Saya nak cadangkan pada ibu-ibu, ayah, baba, kakak sekalian, baca surah Yasin, baca surah Kahfi. Kalau nak Asmaul Husna kan, baca Ya Rahmanu Ya Rahim. Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Rahmanu Ya Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka dia akan menyayangi kita. Yang penting bukan ujian itu. Yang penting Allah bagi ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan itu. Jadi kalau nak marah aja cepat-cepat zikir Ya Rahmanu Ya Rahim. Gantikan Ya Rahmanu Ya Rahim. InsyaAllah. Allah Alam. Okey, seterusnya Fendi dari Seremban, Ustaz. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Abdullah Amin kan, mengenai pahala yang berterusan ni lah. Jadi tadi dia mengatakan pahala berterusan ni macam orang mengajar agama, orang tu amalkan pahala berterusan. Seperti saya ni seorang pensyarah subjek sains, subjek fizik. Kalau kita fikir-fikirkan, subjek fizik ni kebanyakan orang belajar adalah untuk dapat ilmu, lepas tu lulus dapat peperiksaan. Tidak dapat diamalkan di hari-hariannya. Seperti kalau agama kita boleh amalkan pergi masjid, ambil wudu dengan sempurna. Jadi adakah subjek fizik saya tu pun sedikit sebanyak memberi amalan apabila saya akan mati besok lah nanti. Itu sajalah soalan saya. Okey, terima kasih kepada Encik Fendi, pensyarah kan. Walaupun fizik walaupun sains kan, dia apa-apa juga ilmu. Apa maksud ilmu memberi manfaat? Maksudnya dia ilmu tu membawa kita ke arah kebaikan. Fizik, kimia, bio kita ajar anak murid kita ajar juga nilai kepada fizik tu. Okey, katakan kita mengajar 1 jam kan, ambil dah 5 minit ataupun 4 minit sebelum habis mengajar, awak kena ingat satu hari nanti saya nak tengok awak menjadi orang-orang saintis berjaya, orang-orang yang berkecimpung dengan masyarakat. Tapi jangan lupa, kalau dah berjaya tolong orang miskin, tolong orang susah, sebutkan selalu, dia jadi kaya sungguh, dia jadi pemimpin masyarakat sungguh, dia jadi berjaya sungguh, dia teringat apa yang dia buat. Itu ilmu bermanfaat. Tak semestinya mesti kita mengajar ilmu yang memang direct kepada agama tu. Tak semesti begitu. Apa-apa yang membawa seorang tu membuat kebaikan dan menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai saintis-saintis Islam dapat mengislamkan orang lain dengan sains dia. Kan contoh macam kalau kita nak baca buku saintis-saintis Islam, Syekh Abdul Majid Zindani contohnya, begitu juga sains lain lah. Kalau hatta zaman dulu punya tokoh-tokoh berapa banyak mengislamkan orang yang bukan Islam dengan sains itu. Dan anak-anak murid sains dulu macam mana dia menyambung bukan saja ilmu guru itu tapi akhlak guru itu. So bagi saya, maknanya sebelum habis kelas tu ulang-ulangkan balik. Awak besok kaya, awak besok berjaya, awak besok berjawatan besar, jangan lupa hantar mak untuk pergi umrah.
Benda-benda nilai-nilai macam tu. Saya Nanti dia teringat, ingat apa nama cikgu ni. amalan atas nasihat guru tu pun Atas guru tu kan. ya? Kalau dia kata kita hidup lagi, teringat guru. Kalau dah meninggal pun teringat arwah pensyarah tu pernah pesan pada aku kan. Saya Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Dan kita juga raikan daripada Facebook Anur Mastura. Salam Ustaz. Soalannya, bagaimana nak didik hati agar capai redha Allah? Macam sekarang saya ada anak kecil, saya fikir nak kerja untuk bantu suami, tapi saya juga fikir anak yang mahu kasih sayang dan perhatian penuh. Macam mana saya dan suami nak didik hati agar bersyukur dengan apa yang ada dan fokus pada anak, teruruskan rumah saja kerana Allah? Dia pertama sekali kita tengok kan, dalam itu dilema nak disebutkan dilema kan. Maksudnya nak kerja, nak tolong suami ataupun nak jaga anak kan. Kalau suami itu boleh mampu untuk menanggung nafkah, kita sebagai isteri bagus duduk di rumah. Sebab anak itu merupakan aset yang besar buat kita sebenarnya. Duit habis, kereta boleh buruk kan, rumah boleh lusuh ke rumah panggil kat. Baju lusuh dah. Rumah ni ke uzur. Rumah uzur kan. Usang kan. Tapi anak yang soleh sentiasa memperbarui jiwa kita. Bayangkan dia besar, dia tumpahkan balik kasih sayang kepada kita. Kita tengok dia berkecimpung tengah masyarakat, buat benda-benda baik, dia menyuburkan jiwa kita. Kita akan sentiasa jadi muda, tak pening kepala. Kan ini anak dah tak bantu kita, menyusahkan pula pun ada. Ini anak kat Baghdad dia kat sini. Betul. Kan? Dah tak bantu mak ayah, menyusahkan pula kan. Ini jenis anak-anak yang macam ni. So pada saya, kalau suami mampu duduk rumah bagus Kak. Kan? Bagi fokus fokus pada anak tu. InsyaAllah. Bagi ayah pula doakan, sebab dalam Quran doa yang bagus datang daripada seorang ayah. Kan? Para nabi tu mendoakan zuriat-zuriat dia. Wallahualam. Terima kasih. Kita dengar lagi pemanggil kita, Rizal dari Rawang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey, sekarang ni kalau kita tengok ni adalah zaman anak-anak menghadapi era baru. Iaitu disajikan dengan bermacam-macam teknologi lah. Jadi macam mana kita nak memanfaatkan agar teknologi tu dapat untuk jadi manfaat yang lebih besar pada kanak-kanak. Macam saya punya anak, iPad dia pegang sejak umur 1 dan dia banyak belajar daripada situ. Cumanya untuk aplikasi-aplikasi yang Islamik kurang lah. Tak macam aplikasi Indonesia dia banyak, tapi Malaysia dia kurang sikit. Ya, baik. Okey, Ustaz. Okey. Sayyidina Ali karamallahu wajah pernah menyebut jangan didik anak kita dengan cara yang sama seperti mana kita dibesarkan. Didik anak kita dengan prinsip yang sama. Kan? Cara berbeza. Kita zaman kita tak ada IT, tak ada iPad. Kan? Kita tak ada, mungkin waktu tu TV pun color hitam putih waktu tu kan. Sekarang ni semua di ujung jari. Okey. Maksudnya jangan samakan cara kita dididik dengan cara anak kita dididik. Cara kena kreatifkan. Okey, kena kawal. Kan? Tetapi prinsip kena sama. Maksudnya prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip Islam, cuma kreatifkan dengan berbagai-bagai cara. So jadi itu kata Sayyidina Ali, pada saya satu perkara yang bagus untuk kita renungkan kan. Jadi kita kena lebih kreatif lah. Kalau teknologi itu semakin maju, maka kita pun perlu semakin kreatif, semakin maju dalam kita mendidik anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan zaman dia. Wallahualam. Terima kasih. Dan satu lagi, Agus dari Selangor, silakan. Apakah tahlil arwah yang selalu diamalkan oleh orang masyarakat kita kan, apakah itu bid'ah? Okey, itu saja ya. Arwah. Lagi satu yang yang dimasukkan dengan reda tu, apakah sekiranya berlaku kata kita fitnah ke apa, masalah-masalah tentang anak-anak ni, apakah kita membiarkan untuk kita tidak melakukan sesuatu balasan ke macam tu? Okey, yang pertamanya tahlil arwah. Tahlil arwah, kita membaca tahlil apa semua. Bid'ah ataupun tidak, perbahasannya cukup panjang lah. Cuma saya nak petik satu hadis Nabi lah ya, bahawa kalau anda kata dalam situasi kita maknanya membuat majlis untuk membacakan tahlil ke Fatihah ke zikir-zikir kita tu, orang lain baca ada khilaf. Ada ulama kata sampai, ada ulama kata tak sampai. Tapi kalau anak baca, tak ada khilaf, confirm sampai. Sebab tu bagi saya kalau pimpin majlis-majlis tahlil ke dan sebagainya, saya akan pastikan anak-anak tu ada sekali hadir.
Main duduk sini, anak mana anak? Ni sibuk ke dapur. Dapur duduk sini. Kalau lelaki kan duduk sini, baca sekali. Sebab orang lain baca ada khilaf. Ada ulama kata sampai, ada ulama kata tak sampai. Tapi mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah sampai. Anak baca confirm sampai. Jadi kadang-kadang majlis-majlis macam tu, kalau tak dibuat secara majlis, anak-anak kadang jarang nak baca sendiri itu ayah. Habis dibacakan, dapat pahala bagi jamuan, dapat pahala berukhuwah, dapat pahala, semua pahala-pahala tu disedekah pada mak ayah. Okey. Yang keduanya bab redha. Okey. Redha ni bukan pasrah. Redha bukan pasrah. Ikutlah aku redha ni. Redha je lah. Redha je lah. Itu sabar je lah Ustaz. Itu sama, sabar je lah. Redha dengan sabar ada berkaitan. Redha bukan pasrah. Pasrah yang pasif, dia akan menghampiri putus asa. Okey. Redha ni apa? Kematangan pemikiran dan hati kita meyakini satu benda pasti ada hikmah. Itu redha. Jadi apabila berlaku satu benda, permasalahan, kematangan pemikiran dan hati kita meyakini semua ada hikmah, dan ya Allah tunjukkanlah hikmah itu, maksudnya itulah redha. Kalau tidak, kita akan rasa macam aku redha je, tapi sebenarnya itu pasrah yang pasif. Pasrah pasif dia menghampiri putus asa. Betul, ada orang kadang-kadang 20 tahun kahwin kan, Ustaz dah 20 tahun saya redha, 20 tahun saya sabar je Ustaz, ni dah tak boleh sabar, tak boleh sabar ni. Sebenarnya daripada hari pertama dia tidak pernah beredha. Dia pasrah sejak hari pertama lagi. Kena betulkan. Maksudnya keyakinan kita meyakini satu benda itu ada hikmah, itulah redha. Jadi apabila kita tahu, oh ya Allah ada hikmah ni, Allah ada hikmah ni, Allah ada hikmah ni, kita akan lebih tenang, sabar. Yang akak-akak, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya sayangi sekalian, cuba kita bayangkan berbanyak kita melalui hidup kita pada hari ini kan. Kita temankan isteri kita, katakan kita duduk Kelang, contoh tau. Kita duduk Kelang. Isteri kita kata, bang, boleh tak bagi gombak je bang, ada nak dengar taklimat pasal ni lah, produk barang ni nak dengar, boleh tak? Suami kita sebagai suami kita, saya jangan bagi gombak tu. Awak tahu ke jalan gombak? Dulu kita sebelum kahwin dia selalu bagi gombak. Okey jalan. Kebun jalan daripada Kelang bagi gombak ni. Jalan gombak ni. Tengok. Okey, bang, kanan. Okey, kanan. Siap kiri. Oh, okey. Kanan. Kanan ke kiri ni? Kanan. Tengok masuk kanan, jalan dah jadi sehala, dah berubah. Bayangkan mungkin dah 5 tahun dah berubah dah. Sehala dengan jam dengan apa. Kita sebagai suami dia pun membebel, kan? Ni suami kita ni, kita bagedat ya. Pun membebel. Baca kitab tak berbaris kata orang tu kan. Pekpot kan. Kita pun dah lah, sudahlah, tak tahu baliklah. Kita balik, marah isteri kita, diam. Sudah kesian dengan tak sampai ajak kan. Kita sesat di gombak. 6 bulan kemudian ada perkara penting di gombak. Oleh kerana pernah sesat 6 bulan lepas, kita dah tahu jalan. Allah sediakan 6 bulan awal pengetahuan jalan kepada kita. Benda ni tak sedikit berlaku dalam hidup kita. Cuba kita renungkan. Itu sekecil jalan. Apatah lagi benda-benda besar lagi pada kita tu. Berbanyak hari ni orang yang mungkin ditipu dalam perniagaan, rupanya daripada kena tipu perniagaan itulah dia melonjak naik dari perniagaan yang lain. Berbanyak daripada kita gitu. Sebab itu redha dan sabar, kematangan kita ni memikirkan bahawa setiap benda mesti ada hikmah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menzalimi hamba dia. Benda berlaku mesti ada hikmah daripada kejadian itu. Wallahualam. Cakap tentang redha, Ustaz, mencari hidayah, tanya apa tanda-tanda Allah SWT redha pada seseorang? Hatinya tenang. Okey, kita boleh tengok ada orang yang ada masalah, tidur tak boleh. Gitu kan. Orang lain yang mikirkan dia pun, yang kesian kat dia tak boleh tidur. Sial aku tengok dia ni. Tapi dia boleh tidur semacam je kan. Kan? Yang dia tu boleh tidur. Letak kepala boleh tidur kan. Kita boleh tengok. Jadi tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita, Allah kurniakan ketenangan. Sebab dalam Quran Allah sebut, wa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'minin. Allah sahaja yang menitiskan ketenangan pada hati orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanim, untuk Allah tambah nikmat iman daripada nikmat iman yang sedia ada. Kalau kita hari ini tak tenang, kita kena cek balik. Takut keredaan Allah tu kurang bersama kita. Hidup status tension, siapa semua, kita cek balik. Tapi kalau tenangan, sebab memang ciri-ciri ahli syurga, bakal ahli syurga adalah bakal orang yang Allah kurnia ketenangan. Allah sebut dalam Quran gini, Allah panggil kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu di kalangan golongan hamba-Ku, masuklah kamu di kalangan golongan syurga-Ku. Orang yang mempunyai jiwa yang tenang. Nak tahu Allah redha pada kita ke tidak?
tengok tenang ataupun tidak kita ni. Kalau kita tak tenang macam Ustaz kata tadi, baca cek balik. Quran. Baca Quran, kemudian muhasabah balik, cek kan. Kadang-kadang kalau berlaku kesalahan permasalahan tak semua permasalahan tu daripada orang. Kadang-kadang datang dari diri kita sendiri. Kalau mungkin walaupun kita rasa kita tak anyaya, mungkin banyak juga kesalahan tu datang dari diri kita sendiri. Ya Allah nak bersihkan kita dan sebagainya. So itu penting dari muhasabah. Kemudian meletakkan matlamat redha Allah sebagai matlamat dan usahakan untuk membuat amalan kekal pahala. InsyaAllah. Wallahualam. Okey, saya ada soalan lagi nak tanya Ustaz. Baik. Penat Ustaz? Boleh. Okey, saya nak tanya berkenaan dengan ikhlas dan juga kita faham ya Ustaz, ujian ya Allah. Ikhlas ke ikhlas? Ikhlas. Ikhlas. Patut Ustaz. Ada orang cakap yang ni ikhlas je. Oh, Mercedes ikhlas. Saya Ustaz. Gurau tak? Sorry. Tak apa Ustaz. Sebut tentang ujian dalam hidup ni, kita faham bahawasanya Allah SWT tidak membebani seseorang hamba itu lebih daripada kemampuan. Jadi kalau Ustaz sebut tadi, bila kita ikhlas, sepatutnya kita boleh, I can handle this. Cumanya macam mana cara kita nak menghadapi sesuatu ujian yang datang tu Ustaz? Kadang-kadang ujian yang datang pada kita tu, kita tak jangka. Sebab kita ni dalam hidup kita selalu mengharapkan benda bagus-bagus saja. Ya, betul. Tiba-tiba berlaku benda yang tidak dijangka-jangka. Kan? Itu jadi kita tension, itu jadi kita stres, itu jadi kita macam tak boleh terima. Sebab kita mengharapkan benda baik-baik jadi hidup kita ni. Sedangkan langit tidak sentiasa cerah. Betul. Kan? So jadi kalau kita nak mengekalkan macam tu, memang kena bersedia the worst case lah. Worst case scenario kan. Apa paling buruk yang boleh berlaku dan apakah aku boleh tetap bersama Tuhan dalam hal ini. Mana kena fikir macam tu. Kan? Sebab semua manusia diuji. Para nabi tu, kalau ikut nabi tu lagilah kan. Dia membawa risalah Allah, dia pun diuji. Kan? Aku buat kerja Tuhan, tapi kenapa aku dia kena hina? Nabi tu. Kan? Kenapa boleh? Apa tak lagi kita kan? Takkanlah kita tak boleh nak uji langsung. Tapi memang dalam hadis dalam Nabi sebut asyadul balad al-anbiya thumma alladhina la yalunhum thumma alladhina la yalunhum. Seberat-berat ujian adalah para nabi, kemudian mengikut iman dia masing-masing. Tinggi iman kita, tinggilah diuji. Kan? Orang dekat Gaza tu diuji dengan macam tu, mana iman dia tinggi tu. Kan? Kena bunuh, kena apa semua kan. Kita yang iman mungkin yang biasa-biasa diujilah, kena gigit nyamuk tentang kan. Apa nyamuk ni banyak sangat ni kan. Itu pun marah. Nyamuk marah. Dan iman kita setara tu, Allah ujilah setara tu kan. Orang di Gaza tu iman dia insya-Allah tentu itulah dia berhadapan dengan sana ujian macam tu. Dan tengoklah Brigade Al-Qassam punya syarat macam mana. Menghafal Quran, sembahyang tahajud malam. Sebab itulah ujian dia berat macam tu. Kita yang mana ni lagi nyamuk sikit, lagi semut sikit. Apa buat semut kat office kan. Macam itulah. Wallahualam. Okey, kita ambil pemanggil kita yang terakhir untuk sesi kali ni, Rozi dari Kuala Lumpur, silakan. Saya Rozi dari Kuala Lumpur. Okey, teruskan dengan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, sekiranya kita ada buka kelas mengajar ngaji dan kita terima wang yang diberikan oleh ibu bapa student yang belajar ngaji ini, adakah pahala amal jariah tu masih dikira dan adakah pahala tu boleh kita terima secara berterusan atas ilmu ajar ngaji yang kita ajar? Okey. Sebenarnya menerima bayaran daripada usaha kita betul, walaupun kita bayar mengajar mengaji, tapi usaha kita menghabiskan masa tolong didik, kita memang layak mendapat bayaran. Dan ilmu itu tetap menjadi ilmu yang bermanfaat, kecuali dalam surah Al-Baqarah Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan pada sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit ataupun menyakiti hati penerima. Kecuali itu kita layak terima bayaran dan tetap menjadi ilmu amal jariah berterusan, kecuali kita ungkit-ungkit kan. Dia dulu ni jadi qori ni, aku ngajar alif bata kat dia ni kan? Bukan tiba dulu tu ungkit-ungkit gitu kan, atau menyakiti hati dia. Dah ngajar tapi kau ni apa ke lihat sangat pelajar ni kan. Jangan, kecuali itu je. Sebab tu dalam Quran surah Al-Baqarah Allah sebut. Tapi tetap menjadi amal jariah berterusan insya-Allah. Macam sama juga pesyarah kan. Walaupun bukan daripada mak ayah, tapi daripada
universiti bayar gaji dia. Padahal Islam tidak menafikan hak. So kita dapat hak untuk usaha kita tu, dan tetap dia menjadi amal jariah, insya-Allah. InsyaAllah. Okay, Ustaz, sampai ke penghujung. Okay, Ustaz minta penutup sikit dan juga doa. Silakan Ustaz. Okey, insya-Allah. Jadi ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang yang saya sayangi sekalian, kan, penghujung akan memberi maksud pada kita. Penghujung akan memberi makna. Hujung hidup kita ni kita kena perhatikan. Apakah hujung kita tu menjadi semakin baik dan semakin baik. Dan untuk itu ada 3 perkara yang perlu kita lihat. Yang pertama, perlulah kita sentiasa bermuhasabah diri kita. Muhasabah ni maksudnya koreksi diri kita. Kita lihat balik jejak-jejak yang telah kita tinggalkan. Kalau anda kata jejak itu jejak yang buruk, kita hindarkan dan kita perbaiki. Kalau jejak itu jejak yang baik, kita ikhlaskan dan kita teruskan benda itu. Itu kan dipanggil muhasabah. Yang bagusnya setiap malam muhasabah lah. Jadi kita, hubungan kita dengan isteri macam mana, dengan suami macam mana, dan ibu ayah macam mana, dengan adik-adik, dengan orang satu ofis, satu pejabat kita bagaimana. Yang keduanya, kita letakkan matlamat kita itu untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hari ini kita datang daripada Allah, dan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita usahalah untuk mencari amalan yang kekal pahalanya sepanjang zaman. Usahalah. Kan, kalau anda kata kita boleh usaha banyak, usaha banyak. Tak boleh usaha banyak, jangan tinggalkan langsung. Kan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah kita ni apa yang Allah bagi, kita bagi balik untuk menjadikan amalan tu, amalan kita bawa bekalan ke akhirat, insya-Allah. InsyaAllah. Okay. Jadi kita akhiri doa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau menyaksikan segala permasalahan kami, ya Allah. Kurniakan jalan keluar bagi segala permasalahan kami, ya Allah. Jika tanpa pemberian daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa di dalam permasalahan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau menyaksikan segala kesedihan hati kami, ya Allah. Kurniakan kegembiraan-Mu kepada kami, ya Allah. Jika tanpa pemberian daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa di dalam kesedihan, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau menyaksikan segala hajat dan keperluan kami, ya Allah. Cukupkanlah segala hajat dan tunaikanlah cita-cita kami, ya Allah. Jika tanpa pemberian daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa di dalam kekurangan, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ibu dan ayah kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Pasangan kami, ya Allah. Orang yang punya hak ke atas kami, ya Allah. Dan sesiapa saja yang mendengar majlis pada yang mulia pada pagi ini, ya Allah. Dan pada sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah tiada, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Gaza, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Palestin, ya Allah. Bantulah saudara-saudara se-Islam kami di mana-mana tempat dan di mana-mana masa, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu dia doa tu tadi mengakhiri sesi kita pada minggu ini, berbicara tentang penghujung akan memberi makna. Untuk anda yang tak sempat nak mengikuti, boleh pesan-pesan pada rakan-rakan, dengarkan siaran ulangannya jam 1 pagi nanti. Dan juga setiap Isnin minggu depan kita akan ikuti intipati perkongsian kita, penghujung akan memberi makna dalam berita harian, akhbar berita harian. Isnin Ustaz, kita tukar hari Isnin, hari yang sama. Senang sikit nak follow. Berita harian dalam ruangan agama ditulis oleh saya sendiri, insyaAllah. Tentu saya nak ucap terima kasih kepada Ustaz atas semua ilmu yang dicurahkan dan juga peringatan untuk kita. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.